الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وماجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan inayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia yang berbahagia ini. Malam pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, kita dapat berkumpul, berhimpun di Masjid Ar-Rasyidin untuk meraihkan, untuk menzahirkan rasa kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kita. Ala wahiyya ni'mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sekalian, menjadi kewajipan ke atas setiap muslim mukmin untuk mengenali, untuk mengetahui, untuk menghayati perihal junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dalam hadisnya ada menyatakan, mengkaitkan, menghubungkan hubungan kasih sayang dan cintanya seseorang itu, hambanya, umatnya kepada baginda Muhammad SAW ini dikaitkan dengan iman. Dengan iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah Allah dan Rasul lebih dikasihi daripada selainnya. Saudara sekalian, mengasihi Nabi SAW ini adalah perkara yang sangat penting, terutamanya ke atas kita yang berada di akhir zaman ini. Sangat penting. Bahkan tidak keterlaluan jika kita katakan ianya menjadi satu kewajipan. Kewajipan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengenali Rasulullah SAW. Tuan sekalian, tajuk kita pada malam ni ialah berkaitan dengan sebelum kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekalian, saya tak nak sentuh secara umum ataupun secara detail berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada beberapa perkara yang kita nak sentuh di sini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang selebihnya kita boleh baca. Sirah Nabi ni panjang, tuan-tuan. Panjang. Tak cukup masa yang kita peruntukkan. Kalau kita peruntukkan sampai pukul 12.30 malam pun tak cukup. Sampai pagi besok pun tak cukup. Jadi, ala kulli hal, ia sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan untuk menjadikan kita ni sebagai seorang yang peka dengan Rasulullah SAW. Peka dengan sirah Nabi SAW. Baru sekalian, perhimpunan kita pada malam ni, perjumpaan kita pada malam ni
adalah majlis berkaitan memperingati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ini mulia. Mulianya Nabi SAW ini, kekasih Allah SWT, mulia. Dan setiap yang mempunyai kaitan, yang bersandarkan kepada Nabi SAW itu adalah mulia. Semua sahabat Nabi menjadi orang yang mulia. Ahli keluarga Nabi, ahli bait Nabi menjadi orang yang mulia. Kemudian barang-barang peninggalan Nabi menjadi barang yang mulia. Terus sekalian, supaya kita tahu dan kita faham bahawa kemuliaan seseorang itu, kemuliaan kita hidup kat dunia ni, dilihat kepada apa kita nisbahkan, kita dinisbahkan. Kepada apa kita dinisbahkan? Adakah kita dinisbahkan kepada kumpulan tertentu, ataupun kepada pasukan bola sepak kita, ataupun artis kesayangan kita, ataupun tokoh-tokoh politik tertentu, kita nisbahkan diri kita, ataupun dinisbahkan kepada parti politik dan sebagainya. Dilihat seseorang itu, kemuliaan seorang dilihat kepada apa? Kepada apa ia dinisbahkan. Tuan-tuan sekalian, majlis kita pada malam ini adalah majlis yang mulia. Kerana apa? Kerana majlis ini dinisbahkan kepada insan, makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT, Rasulullah SAW. Tak ada yang lebih mulia di atas dunia ni, dunia dan akhirat, melebihi daripada Rasulullah SAW. Jadi bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Tuan-tuan sekalian, untuk kita mengenali ataupun kita menghayati kemuliaan tersebut, perlu didasarkan dengan ilmu. Bagaimana kita perlu mengenal Rasulullah SAW. Kita kena kenal Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, apabila seseorang itu mengenal Rasulullah SAW yang kita nak kongsikan bermalam ni, maka apa-apa juga perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW ini akan menyebabkan kita bersedia untuk berkorban kepada Rasulullah SAW. Contohlah tuan-tuan, contoh, kita ada anak ke rumah kan, anak kita, isteri, keluarga, ada keluarga ke rumah. Tuan-tuan sekalian, kita sanggup bergolok bergadai, berbelanja beribu ringgit sekalipun, berjuta ringgit lah kalau duit kita sampai berjuta kan, untuk katakanlah anak kita ke keluarga kita tak sihat, untuk dapatkan rawatan terbaik untuk anak keluarga kita, betul? Kita sanggup. Dan kesanggupan itu kita tak berikan kepada orang lain. Anak orang sebelah, orang lain lah yang sakit, kita tak ada sampai berbelanja beribu ringgit sebab orang lain, tapi sebab anak kita, sebab keluarga ni, kita sanggup berbelanja lebih. Berbelanja lebih untuk pastikan apa jugalah kesempurnaan pada keluarga kita. Sebab apa? Sebab kita kenal tu keluarga kita, isteri kita, anak kita, ada pertalian dengan kita. Kita sanggup belanja, kita sanggup mengeluarkan, menghabiskan duit kita semata-mata untuk mendapatkan rawatan, mendapatkan apa jugalah kehidupan yang sempurna pada mereka. Tuan-tuan sekalian, kesanggupan tersebut perlu kita lebarkan, perlu kita panjangkan lagi dengan kita mengenali Rasulullah SAW, kita menghayati sirah perjuangan baginda Nabi SAW. Bila kita kenal, bila kita faham, bila kita hayati kehidupan Nabi SAW ini, dia akan menjadi pendorong utama untuk kita berkorban apa juga berkaitan dengan Nabi. Tuan-tuan sekalian, kita akan menjadi orang yang pertama bila bercakap tentang Rasulullah SAW, tentang majlis Nabi SAW, tentang hadis Nabi SAW, tentang sirah Nabi SAW, kita orang yang ke hadapan dalam nak mempertahankan ataupun dalam kita nak memperjuangkan tentang Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kita yang datang pada malam ini dalam majlis ini adalah insan-insan yang terpilih. Kita terpilih tuan-tuan.
Bukan pasal kita ada masa malam ni. Tak. Kalau cakap pasal ada masa, beribu lagi orang ada masa malam ni. Ramai je orang ada masa malam ni. Kan? Tapi kedatangan kita, tak kira lah offline ke online ke dalam majlis ni, kan? Adalah pilihan daripada Allah SWT. Lalu je dekat wall kita tentang majlis-majlis Rasulullah SAW, berapa ramai yang skip? Betul? Tak dipilih. Bukan pasal dia tak nak tengok, bukan pasal dia tak nak dengar, tapi tak dipilih oleh Allah SWT. Jadi kita yang dipilih oleh Allah SWT ni sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT atas pilihan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bagi laluan azan sekejap. لا إله إلا الله رسول الله إنك الهدى صلى الله عليه وسلم. طيب teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam nak mengkhabarkan, nak menggambarkan kedudukan Rasulullah SAW ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu Muhammad melainkan membawa rahmat sekalian alam. Nabi SAW sendiri adalah rahmat. Diutusnya Nabi SAW sebagai rahmat. Bahkan rahmatnya Nabi SAW ini dapat dirasai, dirakamkan sebelum kelahiran Nabi SAW sendiri. Rahmat tu dah mula masuk ke dalam masyarakat Arab. Ketika mana, kan kita tahu Nabi SAW lahir pada hari Isnin tahun gajah, betul? Tahun gajah. Muhammad bin Abdullah lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun gajah. Jawapan kita daripada kecil dulu kan, itulah jawapan. Kalau dia tanya siapakah Nabi Muhammad, itulah jawapan kita. Sampai ketua ni, itu juga adalah jawapannya. Tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Minta maaf cakap. Kalau itu sahaja pengetahuan kita tentang Nabi SAW, Allahu Akbar, kita jauh tertinggal. Orang bukan Islam tahu lebih daripada tu lagi tentang Nabi. Lebih daripada tu lagi. Baik.
Ala kulli hal Rasulullah begitu tentang rahmatnya Nabi SAW, sehingga sebelum Nabi SAW dilahirkan pun rahmat tu dah keluar, Allah Taala dah mula zahirkan. Antaranya apa? Ketika berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah daripada tentera bergajah yang menyerang kota Mekah. Itu adalah dinyatakan apa? Sebagai satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kelahiran Nabi SAW ini, berlakunya peristiwa tentera bergajah yang menyerang Mekah ni, Allah Taala nak beritahu kepada masyarakat, kepada kaum kafir, kaum Quraisy pada waktu itu, bahawa Kaabah yang dibanggakan pada waktu itu, yang dibanggakan oleh kafir Quraisy pada waktu itu, yang sebenarnya pemilik sebenar Kaabah tersebut bukan mereka. Pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya ketika berlakunya peperangan, berlakunya serangan tentera bergajah, lari habis semua pembesar-pembesar Quraisy semua lagi. Takutnya mereka dengan tentera bergajah yang dihantar oleh siapa? Oleh Raja Yaman nak serang Kaabah waktu tu. Nak serang Kaabah pada waktu tu. Takut, lari. Menyuruh dekat bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah, biarkan Kaabah kosong saja. Tanpa ada bala tentera yang mempertahankan Kaabah. Sehinggalah diringkas dengan cerita, datang tentera bergajah ni tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar tenteranya burung yang membawa batu daripada neraka untuk melawan, memerangi tentera bergajah tersebut. Kan kita baca surah Al-Fil kan, surah gajah tu dekat dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dah ada cerita kisah tentera bergajah. Jadi tuan-tuan sekalian, datangnya Nabi SAW ni membawa rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini satu perkara yang sangat-sangat bernilai. Tuan-tuan dan sekalian, sirah Nabi ni kita dah banyak dengar. Banyak kita dengar tentang sirah Nabi. Setiap tahun kita dengar tentang sirah Nabi. Bahkan bukan setiap tahun, setiap masa kita dengar sirah Nabi. Apa yang kita nak ambil daripada sirah Nabi ini, tuan-tuan sekalian? Apa yang kita nak ambil? Yang perlu kita ambil daripada sirah Nabi ini ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita ambil, kita rebut, kita ambil manfaat daripada Nabi SAW ni, kita kenal Nabi SAW. Ma'rifatun Nabi SAW. Kemudian daripada ma'rifah ni tadi akan melahirkan mahabbah. Daripada ma'rifah lahirnya mahabbah. Takkan lahir mahabbah kalau tak kenal. Kita tak kenal isteri kita. Bukan isteri lah, orang perempuan tu kita tak kahwin lagi, tak kenal. Boleh ke kita nak tiba-tiba kita nak cinta pada seseorang yang kita tak kenal? Impossible, tak boleh. Dia kena kenal. Betul lah pepatah Melayu cakap tak kenal maka tak cinta, betul? Pepatah tu pun bersumberkan daripada sumber-sumber Arab juga, kan? Ma'rifah, pengenalan kita kepada Nabi akan menatijahkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Kan? Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku selepas lahirnya mahabbah kepada Rasulullah SAW, daripada lahir selepas kita mendapat mahabbah Nabi SAW, maka akan lahir selepas itu apa dia? Mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Kita akan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Ini yang kita nak. Tuan-tuan sekalian, kita berhajat, sangat-sangat berhajat untuk bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Kita sangat berhajat nak bawa sirah Nabi dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan Nabi tersebut, rahsia rahmatan lil alamin ada padanya. Bagaimana kita nak tarik rahmat Allah masuk dalam rumah kita? Tuan-tuan, kita boleh tanya balik diri kita. Yang ada, yang masuk dalam rumah kita hari ini rahmat Allah ke sebaliknya yang masuk rumah kita hari ini?
berantakan kat rumah kan. Macam-macam perkara yang berlaku dekat rumah kita. Tuan-tuan sekalian, azam kita pada malam ni, azam kita pada malam ni untuk kita tarik rahmat Allah masuk dalam rumah kita dengan kita mempelajari sirah Nabi. Kita baca sirah Nabi. Baca sirah Nabi kat rumah. Baca dengan keluarga kita. Tak cukup tuan-tuan masa setengah jam, sejam, 2 jam nak cerita tentang sirah Nabi. Kan? Koklah sampai 2-3 jam malam ni, berapa poin yang kita ingat untuk kita sampaikan dekat ahli keluarga kita. Hari ni hari Jumaat, besok Sabtu. Melaka dah fasa 3. Pergilah bertebaran besok, carilah buku-buku kitab-kitab sirah Nabi, baca. Baca dekat rumah kita. Naik kereta, ramai-ramai kan? Dah lama kena berkurung. Ni nak berjalan jauh ni, ramai tengah tunggu dekat garisan ni. Rentas negeri je bertebaran. Tuan-tuan sekalian, bawa kitab tu dalam kereta kita, baca dengan keluarga kita. Tuan-tuan, kita yang corak benda ni. Siapa yang nak memberikan penjelasan, penerangan tentang Nabi SAW kepada keluarga kita kalau bukan kita? Tuan-tuan, anak-anak kita hari ini sedang disibukkan disibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dirinya daripada Rasulullah SAW. Entah apa cakap, bukan anak-anak aja, kita sendiri pun disibukkan dengan banyak perkara yang menjauhkan kita dengan Nabi SAW, menjauhkan kita dengan sirah Nabi, menjauhkan kita dengan sunnah Nabi SAW, menjauhkan kita dengan ma'rifah, dengan mahabbah, mutaba'ah Nabi SAW. Banyak perkara. Jadi tuan-tuan sekalian, azam kita pada malam ini, kita nak tarik rahmat Allah masuk dalam rumah kita, masuk dalam keluarga kita, masuk dalam kenderaan kita, dalam masyarakat kita, dengan kita memperbanyakkan membaca sirah Nabi SAW, baca hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, baca sirah Nabi ni bukan macam kita belajar ilmu akidah, kena ada tok guru kat depan yang menerangkan. Kalau tak ada tok guru tu sesat kita. Baca sirah Nabi, tegangkan kepada Nabi, tegangkan kepada anak-anak kita tentang kemuliaan, tentang keagungan, tentang kebesaran Nabi SAW. Tuan-tuan, zaman kita sekarang ni, kita berada pada zaman yang dah hujung dah. Zaman yang mana kebesaran makhluk selain Allah, selain Rasulullah SAW ni dah berakar umbi dalam hati kita. Ini musibah dia. Bila kebesaran yang tak sepatutnya duduk dalam hati kita, maka apabila datang tentang Nabi SAW, orang rasa apa? Alah, balik-balik sirah Nabi, balik-balik cerita ni. Dah tahu dah, tuan-tuan. Bukan cerita dah tahu dah, tidak. Poin dia, kita tanya balik diri kita, walaupun kita dah tahu tentang sirah Nabi, kita dah baca sirah Nabi, poin dia apa dia? Adakah kita dah dapat dalam hati kita rasa kasih sayang cinta kepada Nabi? Pernah tak terketuk dalam hati kita rasa hibur bila diceritakan kepada kita tentang Rasulullah SAW, tentang perjuangan Nabi SAW, tentang kehidupan Nabi SAW? Pernah tak terdetik perkara tersebut? Tuan-tuan sekalian, kita berselawat ke atas Nabi, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk di kalangan golongan mereka-mereka yang lidahnya basah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Pada hari ini, pada bulan Rabiul Awal dan sepanjang tahun, dan sehingga kita meninggal dunia, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita menjadi ahli selawat. Tuan-tuan sekalian, kita tanya balik diri kita. Dengan kita berselawat ke atas Nabi, dah terlintas ataupun terdetik tak dekat hati kita perasaan rasa rindu sangat nak jumpa Nabi? Tuan-tuan, Nabi duduk satu hari dengan sahabat dia tau. Duduk dengan sahabat Nabi. Nabi termenung. Sahabat tengok Nabi termenung. Sahabat tanya, kenapa kamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku rindukan kepada siapa? Kepada saudara-saudara. Aku rindu, kata Nabi. Nabi rindu kepada saudara dia. Sahabat tanya, kami ni bukan saudara kamu ke ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bal antum ashabi, kamu sahabat aku. Siapa saudara kamu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab,
mereka yang hidup sesudah aku, tak pernah jumpa aku, tak pernah dengar kata-kata aku, tak pernah hidup sezaman dengan aku, tetapi mereka beriman kepada aku, mereka mengasihi aku. Aku rindu nak jumpa mereka. Tuan-tuan, mereka itu siapa? Kita! Kita ni orang yang tak pernah jumpa Nabi. Bukan hidup zaman Nabi, tak pernah bercakap dengan Nabi. Allah Akbar. Nabi rindu dengan kita. Siapa kita? Kita ni siapa? Sedar diri sikit. Kita ni orang yang banyak buat dosa, banyak langgar perintah Allah SWT. Allah Akbar. Yang Allah Ta'ala larangan kita buat, yang Allah Ta'ala suruh kita sambil lewa. Tiba-tiba yang muka tak malu ni, Nabi rindu nak jumpa dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tuan-tuan, kita. Tuan-tuan sekalian, kita dengan Nabi ni, kita cakap tentang Rasulullah SAW ni, kan? Tentang mahabbah, tentang cinta Nabi. Perkara utama yang menjadi hijab antara kita dengan Rasulullah SAW ni apa dia? Yang menjadi hijab. Bukan pasal jarak kita 1400 tahun lebih dengan Nabi, tak. Perkara utama yang menjadi hijab antara kita dengan Rasulullah SAW ialah apabila kita membiarkan diri kita ataupun kita merasakan tidak ada apa-apa. Apabila kita terlibat dengan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul, kita rasa macam tak ada apa-apa. Tahu sekalian, itu adalah hijab. Hijab untuk kita sampai, untuk kita rasa kasih sayang cinta beli. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah berjumpa dengan orang. Saya pernah jumpa orang-orang macam ni. Bila disebut tentang Nabi SAW, dia punya rindu dia, Allah Akbar. Time tu juga menitis air mata. Allah Akbar. Kena pula sekarang ni, dah 2 tahun, hampir 2 tahun. Kan? Kebanyakan kita tak dapat nak terbang pergi ziarah Rasulullah SAW. Dia punya rindu, Allah Akbar. Rindu. Tahu tak sekalian? Apa yang menyebabkan seseorang tu boleh dapat kerinduan macam tu kepada Nabi SAW, dan orang lain pula rasa boleh bercakap tentang Nabi, okey, Muhammad. Okey, kenapa? Tahu tak sekalian? Dosa kita yang banyak menjadi hijab antara kita dengan Rasulullah SAW. Tahu tak sekalian? Marilah kita berazam. Kita berazam pada malam ini untuk kita, walaupun benda ini mustahil, saya tahu benda ini mustahil, tapi azamlah, niat. Semoga Allah Ta'ala melihat niat kita dan azam kita yang jujur dan benar. Dengan azam kita, apa tuan-tuan sekalian? Kita berazam pada malam ini, setiap orang yang hadir berazam apa? Untuk kita talak 3 dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan sengaja. Talak 3, tuan-tuan. Talak 3. Aku takkan buat lagi benda ni. Takkan tengok benda-benda, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Takkan bercakap benda-benda yang Nabi tak redha, Allah tak redha. Takkan buat. Azam pada malam untuk talak 3. Tuan-tuan, benda ni bukan mudah. Dia akan datang balik. Setiap kali datang, kita bertaubat dan azam untuk tinggalkan. Tuan-tuan, teruskan. Sampai bila? Sampai masa Allah Ta'ala tentukan, takdirkan memang kita akan berpisah terus dengan benda ni, dengan dosa dan maksiat ni. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ni, suci, bersih. Dalam, pernah sekali Imam Asy-Syafi'i, kisah Imam Asy-Syafi'i, imam kita, pada satu hari, Imam Syafi'i ini, sikit kisah Imam Syafi'i, dia mempunyai ingatan yang sangat kuat. Imam Syafi'i sangat kuat ingatan dia. Kalau dibaca kitab berapa, dia terpaksa tutup sebelah. Kalau dia tak tutup, ingat, mata dia tak nampak, dia akan terus copy paste, terus melekat. Kuat betul ingatan dia, Imam Syafi'i. Pada satu hari, dia jalan dekat pasar, dia ternampak. Apa dia? Ternampak. Bukan tercari, ternampak. Ternampak apa? Ternampak seorang perempuan yang berjalan depan Imam Syafi'i, tutuplah semua. Tutup aurat. Tapi disebabkan ada perkara yang urgent, tergesa-gesa,
perempuan tu berjalan laju, tersingkap sikit betis perempuan tu, tak nampak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nampak sikit. Tak sengaja pun, memang tak sengaja lah. Kan? Orang kita sekarang ni kata, yang pertama tu rezeki. Siapa kata rezeki? Pandai-pandai kata, tengok maksiat yang pertama tu rezeki. Kan? Salah lah. Jadi, ringkas cerita, bila ternampak tu, keesokan harinya, apa yang berlaku ke Imam Syafi'i? Hafalan ni menjadi lemah. Tak macam biasa. Imam Syafi'i pun mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ilal Waqi' su'u hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilma nura wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Apa maksud dia? Bila berlaku peristiwa tu, dia pun mengadu kepada guru dia Waqi', guru Imam Syafi'i nama Waqi'. Aku mengadu kepada guru aku Waqi', akan teruknya hafalan aku pada hari itu. Maka guru aku pun memberi nasihat, memberi teguran, supaya apa? Supaya aku meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nura, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tak akan dapat dilihat bagi orang yang melakukan maksiat. Saya nak kaitkan kisah Imam Syafi'i ini dengan Rasulullah SAW. Kita dengan Nabi ni jauh. Sebab apa? Sebab kita ni, Allah Akbar, termasuklah yang bercakap, tuan-tuan, kita bergelumang dengan dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Sebab tu, bila dosa kita terlampau banyak, bila orang bercakap tentang mimpi Nabi, kan? Tentang mimpi Nabi, ada yang mempertikaikan, ada yang menafikan, ada yang mengatakan seolah-olah mimpi Nabi ni perkara yang mustahil. Satu. Bahkan lebih parah lagi, ada yang mengistilahkan yaqazah, jumpa Nabi tu, waktu kita hidup bukan mimpi, jumpa Nabi yaqazah tu adalah orang yang berpenyakit otak. Ya salam. Ya salam. Tuan-tuan sekalian, jangan celupa sangat mulut kita. Dosa kita yang banyak menyebabkan kita tak boleh terima benda-benda tersebut. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab pada kita yang banyak dosa ni, benda tu mustahil. Jangan jumpa syaitan tak? Jumpa syaitan. Itu kata-kata yang keluar. Jadi tuan-tuan sekalian, kesempatan yang ada, Allah Ta'ala beri kepada kita kesempatan bersama-sama pada malam ni, kita berazam yang betul sekali untuk kita bertaubat atas segala salah-salah, kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ni. Kita buat sengaja ataupun tak sengaja, terutamanya yang sengaja, tuan-tuan. Yang tak sengaja kita tak boleh nak elak. Yang sengaja ni, tadi kita cakap tentang talak 3 kan, dosa dan maksiat. Benda-benda yang sengaja tu talak 3 kan, dosa kita yang sengaja, tinggalkan. Kita mengumpat orang kan, kita melihat seseorang dengan bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan penghinaan, kita melihat dosa mata, dosa tangan, dosa macam-macam lah dosa kita buat. Tuan-tuan sekalian, azam untuk kita tinggalkan dosa-dosa sengaja. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, bila kita dah azam untuk kita tinggalkan, kita dah bertaubat, kita isi pula dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. InsyaAllah akan lahir apa? Lahir buah natijah yang kita semakin hari semakin rindu kita kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan sekalian, nak cakap, nak beritahu, rindu kepada Nabi ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT. Berbahagia, beruntunglah orang yang Allah Ta'ala campakkan sedikit, walaupun sedikit, rindu kepada Nabi. Beruntung, syukur walaupun sedikit. Lama lah tak pergi, tak ziarah Rasulullah. Syukur. Ya. Sebab apa? Ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Ramai orang kat luar sana, Allah Akbar, yang Allah tak pilih dengan perkara-perkara demikian. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat bulan kemuliaan kelahiran Nabi SAW ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala
Yang pertamanya mengangkat, mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua ya Allah. Ampunkan dosa kami semua ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang, pandanglah kami pada malam ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangan yang akan mengubah keadaan kami daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Ya Allah Tuhan kami, dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, dapat menjadikan kami insan yang bertakwa, yang dekat dengan-Mu dan dekat dengan Nabi SAW ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pada malam yang mulia yang berbahagia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, yang mengangkat segala musibah yang melanda menimpa kami ya Allah. Di antara kami ada yang diuji dengan penyakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Penyakit zahir, lebih lagi penyakit batin dalaman kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hati kami kotor, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Mata kami kotor, bersihkanlah mata-mata kami ya Allah. Pandangan mata kami ya Allah, panca indera kami ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kehidupan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya mujibas sa'ilin, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith wa min 'adzabika nastajir, aslih lana syu'unana kullaha ya Allah, ya arhamar rahimin ya Allah, ya arhamar rahimin ya Rahman, ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah dan kami, suburkanlah hati kami, hidupkanlah hati kami ya Allah dengan rasa kasih sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah kepadamu, ampunkanlah dosa kami kepada Rasulullah SAW ya Allah, ampunkanlah dosa kami kepada umat Nabi SAW ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya terlalu banyak kesalahan, kesilapan yang telah kami lakukan ya Allah. Tiada Tuhan yang Maha berkuasa yang berhak mengampunkan dosa kami melainkan Kau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Bersihkanlah mata kami ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami daripada melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, di dalam tidur kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah syafaat Nabi SAW kepada kami ya Allah, di dunia, di barzah dan di akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bangkitkanlah kami ya Allah di akhirat kelak ya Allah, bersama-sama dengan kekasih kami Rasulullah SAW ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.